Saksikan Huda Al-Quran Istimewa Ramadan setiap hari dari 6.30 pagi sehingga 7 pagi sepanjang Ramadan ini. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqad alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karimu ya rahimu ya Allah ya Allah. Alhamdulillah, hari ini ambak bulan Ramadan, dan hari ini hari Jumaat. Ada banyak barakat dalam bulan Ramadan. Juga ada lagi barakat hari Jumaat. Yang baca surah Al-Kahfi, yang baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Jumaat, setiap hari Jumaat. Juga hari ini Jumaat dalam bulan Ramadan, mimalah baca 2-3 juzuk Quran, baca surah Al-Kahfi, baca surah Dukhan, baca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi tambah puasa, lagi tambah tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Banyak nikmat di dalam bulan Ramadan. Banyak nikmat di dalam bulan Ramadan ini. Khusus hari ini, insya-Allah kita baca tadabbur dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un dalam juzuk 30. Dalam juzuk 30. Surah Al-Ma'un surah pendek, kecil, pendek. Betul tak Ahlan? Ustazah dah sampai, baru sampai. Lambat sikit. Okey. Surah pendek, tetapi dalam surah Al-Ma'un banyak manfaat, banyak ibrah, banyak mau'izah, banyak nasihat untuk orang Muslim. Untuk orang Muslim. Dia, walau dia kecil atau pendek, tetapi dia banyak mau'izah di dalam surah Al-Ma'un. Yang kita dengar surah Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. 7 ayat sahaja, bukan banyak. Tetapi di dalam ini sistem kehidupan kita. Macam mana muamalah umat Islam dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam. Sebab nama dia surah Al-Ma'un. Dalam bahasa Arab, ma'un maksud yang tolong. Min al-i'anah. A'anahu ala fi'li syai'. I'anatan. Maksud tolong orang atau tolong ini. Itu di dalam Al-Quran. Al-Ma'unah, tolong orang Muslim, tolong orang yang ikut Al-Quran. Kalau tulang macam mana? Tolong ini dalam Kalau tulang kalau tulang nanti mana? semalam Usama bagi nasi goreng kat dia malam, lepas tu ada tulang. Dia kata, Umi, kenapa Umi bagi abang tulang? Abang bukan anjing. Dia ingatlah kan. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Kalbu ahli kahfi. Itu okey. Okey, terima kasih kepada ada sahabat baru kita hari ni, sahabat Rosila Hassan. Masya-Allah. Terima kasih. Kak Rina, Assalamualaikum. Ada Ustaz Muaz. Masya-Allah, masya-Allah. Kak B, Assalamualaikum. Semoga sihat puasa keempat, insya-Allah. Okey Ustaz, maksud Al-Ma'un tu rupanya pertolongan. Pertolongan. Al-i'anah. Asas dalam bahasa Arab. Jadi dalam perkataan asasnya ialah al-ma'un awana. Betul.
Betul tak? Dia ism maf'ul. Ismul maf'ul, betul. Ism maf'ul. Ismul maf'ul, jadi asal perkataan awana iaitu tolong, pertolongan. Dan surah ini ataupun bantuan samalah kan. Ya, betul. Bantuan ataupun pertolongan, lebih kurang macam musaadah juga orang saya. Betul, Musaadah yang Jakin buat tu iaitu musaadah, ini pertolongan, bantuan. Jadi surah ni surah Makkiyah, surah yang ke-107 dalam Al-Quran, surah yang pendek tapi penuh dengan peringatan, yang penuh dengan nasihat kepada orang Islam, tapi dia beramal bukan kerana ada something, ada maslahah dia dekat depan tu. Kita nanti akan sebut 3 golongan yang ditempah kepadanya satu tempat yang namanya neraka wil, dan Ustaz akan terang satu persatu insya-Allah untuk surah Al-Ma'un. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like. Okey. Awal ayah dalam surah Al-Ma'un, soal. Ini soal. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ini, wahai Muhammad, ara'ait, wahai Muhammad, nak tahu siapa yang tipu agama? Nak tahu tak? Siapa yang tipu ataupun ingkar? Siapa yang ingkar agama? Ini soal tashwiq. Soal tashwiq. Memanglah semua orang nak dengar, ya nak. Tetapi al-ibrah bi'umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksud umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Ar-ru'ya. Ar-ru'ya qalbiyah. Bukan melihat dalam mata sahaja, tetapi yang melihat dalam hati. Dalam hati. Ru'ya bukan ru'ya basariyah dalam mata. Kita boleh tengok tak? Dalam hati. Sebab agama syahaya di dalam hati orang Muslim. Di dalam hati orang Muslim. Ada orang ingkar agama. Ada orang faham maksud agama, tapi dia tak ikut agama. Ada orang dia Muslim, tetapi dia tak buat hukum yang ada di dalam syariah. Macam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman awal surah Al-Ma'un, ara'ait alladhi yukadzibu bid-din? Siapa yang mengingkar agama? Ada jenis. Yang nombor 1, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Orang yang makan harta orang yatim. Makan harta orang yatim. Itu yang 1. Fadzalika alladhi yad'u yatrukul yatim. Letak orang yatim atau anak yatim. Yatim siapa? Yatim ayah atau ibu, umur berapa? Ada syarat. Wilayatul yatim ada syarat. Sampai umur dia sinu al-bulugh, dah baligh. Kalau dia baligh mungkin 18 tahun atau 15 tahun atau sinu al-bulugh yang ada di dalam syariah. Sebelum sini umur baligh, ini yatim. Nama ini yatim. Tetapi lepas sina al-bulugh, dah baligh, ini bukan anak yatim. Dah besar, dia boleh kerja, boleh cari rezeki, boleh pergi mana-mana, dah faham macam mana hidup. Itu yang 1. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Juga tak nak tolong orang miskin walau dia kaya. Dia kaya, Allah Subhanahu wa taala bagi harta banyak, Allah Subhanahu wa taala bagi sihat, Allah Subhanahu wa taala bagi banyak manfaat di badan, di dunia dia, tetapi dia tak nak
tolong orang miskin. Sebab apa? Sebab dia tamak dunia, tamak harta. Tak nak orang miskin hidup macam orang kaya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini jenis dua. Jenis yang tiga, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Fawailun lil musallin. Wailun semalam kita baca di dalam surah Al-Humazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Apa maksud wail? Wail nama jahannam, nama neraka. Nama neraka. Ini wail. Macam mana faham wailul lil musallin? Orang yang buat salah masuk wail. Jangan faham macam ini, salah. Fawailul lil musallin kalau berhenti di dalam tilawah Al-Quran, waqaf qabih. Waqaf ini waqaf qabih. Maksud waqaf qabih, wajib sambung ayat yang lepas ini. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kalau baca fawailul lil musallin, apa hukum waqaf? Ini tajwid, bukan tadabbur. Ini tajwid. Fawailul lil musallin kalau berhenti itu waqaf qabih. Tak baik. Waqaf di sini tak baik. Sebab orang yang buat salah Muslim masuk syurga. Tetapi wailun nama neraka. Macam mana orang Muslim masuk neraka? Kalau dia buat salah, buat semua amal, itu waqaf yang tak baik. Waqaf qabih. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Banyak orang Muslim dia tak buat salah. Banyak orang Muslim dia malas untuk buat salah. Banyak orang Muslim dia lambat buat salah. Banyak macam itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala min rahmatihi qala fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim. An berhenti sikit depan an salatihim sahun. An salatihim, kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alladhina hum fi salatihim, fi salatihim, mimala tak ada orang buat salah yang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala terima. Sebab kita banyak sahwi. Kita banyak sahwi dalam salah. Imam sahwi dalam salah, makmum sahwi dalam salah. Dalam rumah kalau kita buat salah sahwi, salah subuh banyak. Ustaz, saya takut orang puasa ni dia dengar sahwi macam sawi. Labar lah. Labar ya. Sahwi dalam salah. Sahwi tu apa? Sujud sahwi salah. Apa dalam lupa satu rukun. Lalai. Lalai. Ya. Macam itu. Ghaflah. Ghaflah. Ghaflah dalam bahasa Arab. Ini orang Melayu. Lalai, leka. Okey. An salatihim. An dalam bahasa Arab tufid at-tajawuz. At-tajawuz mimala ramaitu as-sahma 'anil qaus. Saya nak buat ini an ini. Yani fi dalam. An dikat. Alladhina hum 'an salatihim sahun. 'An salatihim يعني بجانب يعني لا يعملون الصلاة. tak buat salat selalu, mengingkar salat. Dia Muslim tapi dia tak nak salat. Dengar azan tapi dia tak nak salat. Orang dah bangun salat jemaah, dia tak nak buat salat. Dia Muslim macam itu. Ini orang yang boleh masuk wailun lil musallin. Orang yang dengar azan, dengar, lihat orang buat salat jamaah, dia tak nak.
الذين هم عن صلاتهم رحمة الله سبحانه وتعالى عن صلاتهم ساهون يعني تاركون تأبوات صلاة ساهون تاركون تأبوات صلاة الذين هم يراءون المراءة رياء yang buat amalan untuk riak nak buat salah sebab apa? Nak orang lihat saya. Nak puasa, nak keluar sedekah, nak keluar zakah, nak buat banyak ibadah yang ada di dalam Al-Quran, tetapi untuk orang lihat kita macam ini. Macam ini riak wal iyadu billah. Riak dalam bahasa Melayu riak. Sama-sama. Riak yang tak baik. Kita buat ibadah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk nak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk orang. Ada dalam satu riwayah hari qiyamah ada 3 orang Allah Subhanahu wa taala marah ke 3 orang masuk dalam neraka wal iyadu billah. Ini siapa? Orang syahid. Nama syahid. Dengan orang alim. Dengan orang siapa? 3 dah lupa. Baca Quran. Orang yang baca Quran. 3 orang syahid yang buat jihad untuk apa? Untuk khidmat Islam, untuk tolong orang Muslim, untuk banyak. Tetapi niat dia untuk orang boleh cakap di dunia. Wow, ini baik, ini bagus. Kalau dah mati dalam di dunia, syahid. Allah Subhanahu wa taala hari qiyamah panggil orang syahid. Awak buat jihad untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk orang manusia waktu zaman dunia? Dia kata, saya buat jihad untuk khidmat Islam. Allah Subhanahu wa taala bersabda, awak tibu masuk neraka wal iyadu billah. Masuk neraka. Itu yang syahid yang kita dengar. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini orang syahid. Yang nombor 2, orang yang baca Quran. Baca Quran untuk orang. Dengar, oh Masya Allah, suara baik, Masya Allah, makhraj baik. Sampai sombong masuk dalam hati. Macam dah ada riak. Macam ada riak. Yang nombor 3, orang yang siapa? Dah lupa. Orang syahid, orang yang baca Quran, orang alim. Orang alim yang baik mengajar orang manusia macam mana Islam, macam mana muamalah Islam, macam mana akhlak Islam, tapi dia tak buat semua. Dia nak untuk orang macam syuhrah, macam dia nak syuhrah. Dia nak syuhrah. Bila dia dah besar dah lihat orang macam yani kecil. Dia dah besar, sebab dah masyhur, sebab dia ada banyak orang yang ikut dia. Bukan niat dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia untuk orang sahaja. Kalau niat dia untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala suka macam ini. Tetapi bila niat dia untuk dunia, Allah Subhanahu wa taala marah dia. Masuk dalam neraka hari qiyamah wal iyadu billah. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kita dengar sekejap ustazah kalau adalah sikit nasihat. Sebab banyak ilmu ustazah. Khusus pagi. Pagi banyak ilmu. Ya, alhamdulillah. Okey. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Bi. Kak Bi tulis riak ini adalah gangguan syaitan. Allahu Rabbi, inilah yang kita takut sangat. Betul Kak Bi. Siapa lagi? Kak Rina. Kak Rina kata, ya Allah, ini surah yang memang betul-betul kejutkan kita. Bukan kejut daripada tidur kita, tapi kejutkan kita dari kelalaian.
ya, kelalaian yang akan membawa kepada lalai ni dia ada dua. Lalai ni kadang-kadang ada lalai ni sebab manusia ni insan nasia. Insan Ha, manusia. insan ni memang lupa. Dia lupa, dia mudah terlupa. Bukan Melayu je mudah lupa, manusia semua mudah lupa. So Dato' M kata apa? Melayu mudah lupa, sebenarnya manusia memang mudah lupa. Tapi bila sebut sahun, ma farqu baina sahun wa nisyan, ustaz? Apa beza? Ini soalan cepu cemas. Kalau ada siapa boleh jawab, tulis dekat ruang komen. Apa beza di antara lupa dengan lalai? Apa ustaz? السهو والنسيان. النسيان لا يستطيع أن يذكره. أوكي. نسيان dah lama. Tapi السهو dalam ibadah, dalam salat, itu sahih. Atau dalam puasa, man at'ama yani Siapa yang terlupa, contohnya ada puasa, awal-awal puasa ni dia terlupa kan? Terlupa. Dan terlupa tadi dia tidak membatalkan puasa dia. لما لا فإنما أطعمه وسقاه الله. إنما أطعمه وسقاه الله. Sebab apa? Lupa itu sahwi dalam puasa. Habis kalau bukan puasa ya, itu bukan sahwi dalam puasa, itu nisyan dalam puasa. Nisyan dalam puasa. Nisyan dalam puasa. Okey, kalau sahun dalam puasa, kalau lalai dalam puasa macam mana ustaz? Macam mana tak tahu. Kalau lalai dalam puasa, okey kita ambil lah sebab kita tengah puasa. Nanti. Apa beza nisyan? Apa beza nisyan ni lupa? Apa beza lupa dalam puasa dan apa beza sahun dalam puasa? Kalau lupa dalam puasa, suatu yang kita buat kerana kita tak ingat dan Allah ampunkan kita, raf'al qalam anis salas. Malaikat angkat pen apabila kita berada dalam keadaan terlupa sehingga kita ingat. Betul. Sebab manusia, Allah tahu kita punya fitrah kita, manusia ni dia memang mudah lupa. Dan kadang-kadang lupa tu pun bagus juga kan. Kalau bayangkanlah kalau kita hidup 30 tahun semua benda tak boleh lupa kan. Rasa macam kita hidup dalam keadaan yang mengenal masa silam. Dan lupa tu satu nikmat. Orang puasa lupa kan. Dah makan dah, si order GrabFood. Kenapa lah GrabFood dia cepat rupanya? Ataupun padahal dia cepat datang, mak orang lain semua puasa, dia dah makan dah kan, sarapan nasi lemak warung Pak Latif. Tu nasi lemak yang saya order lah dulu masa bulan-bulan tak puasa. Memang sedap dia punya nasi lemak dia. Jadi lupa Allah angkat malam. Tapi sahun, macam mana orang yang lalai dalam puasa? Orang lalai dalam puasa, dia berpuasa, dia tak makan, tak minum, tapi dalam puasa dia tak jaga mata dia. Dia tengok benda-benda yang akan mengurangkan pahala puasa ni. Contoh, pada pukul 8 pagi ya, ataupun pada pukul 12 tengah hari, dia dah menjamu dah mata dia dalam Instagram Khairul Amin. 2 million pengikut kan. Tengok menu je kerjanya. Ini orang yang sahun. Dia tak faham maksud puasa itu apa. Puasa tu bukan saja makan saja, tetapi melawan nafsu makan kan. Bukan kita melayan kan bau mata, melihat sesuatu yang boleh mengurangkan pahala ataupun erti puasa tersebut, iaitu menahan nafsu makan. Begitu juga dengan nafsu syahwat. Dia tak buat jima di pagi Ramadan, tapi dia tengok gambar-gambar, dia tengok video-video yang menaikkan syahwat dia. Ini sahun di dalam puasa. Dan bila disebutkan ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dan mereka neraka wail, celakalah bagi mereka yang solat, yang mana mereka ini lalai dalam solatnya, termasuklah juga mereka yang menunaikan puasa dan lalai dalam puasa dia. Orang yang menunaikan zakat dan lalai di dalam zakat mereka, dia tidak kerana apa? Dia tidak kerana Allah, tetapi mereka ini kerana manusia. Alladzina hum yura'un, nak bagi orang nampak. Dalam tafsir Ibn Kathir kata, alladzina hum yura'un, seperti solat orang munafik. Solat orang munafik macam mana? Depan orang mereka solat, belakang orang hampir tak solat pun. Ni solat orang munafik. Solat untuk tunjuk pada orang. Kata Syekh rahimahullah, Syekh
Yasin Rushdi. Saya baru tahu penceramah Yasin Rushdi tu dah meninggal. Tahu? Oh, Ustaz tahu. Saya tak tahu. Saya baca bawah tu, oh rahimahullah, Allahu Akbar. Moga Allah yang merahmati Syekh Yasin Rushdi. Dia kata dalam ibadah kita ada ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunat. Kalau ibadah yang wajib ini kita boleh buat iklan di dalam Macam iklan wajib. Iklan Macam wajib. macam wajib sebab apa? Syairah wa man yu'azzam syair Allah. Man yu'azzim syair Allah. Siapa yang menunaikan salat untuk sebagai iklan bahawa kita ini ada syiar, iaitu apa, tanda, logo kepada Islam. Kerana apa? Menunaikan salat. Sebab kalau orang yang tak salat, dia tidak apa? Sebab dia salat wajib. Tapi kalau solat sunat Dan nak orang qudwah. nak orang ikut kan. Zakat boleh buat iklan. Tapi sedekah jangan bagi tahu orang. Sedekah sir. Tanggal itu. Wa huwa al-afdal. Itu yang paling afdal. Boleh juga buat sedekah bagi tahu, tapi itulah dia banyak sangat nanti sekuensi lepas daripada sedekah tersebut. Kita buat sedekah untuk Allah ke untuk orang tahu? Kita buat sedekah, sorry to say, kita buat sedekah kerana Allah ataupun untuk menaikkan rating kita ni di alam maya, untuk viral. Manusia nampak kita bagusnya, dia sedekah banyak, tapi yuraun untuk orang. Untuk orang tengok. Ra'a ni mata, sahabat-sahabat. Ra'a ni mata. Kalimah ni dalam ayat ni ada dua lah kan. Ra'aita, ayat pertama. Ra'aita, adakah kamu melihat? Tapi maksudnya bukan lihat dengan mata sajalah. Kamu tahu tak, lihat dengan hati. Kamu tahu tak orang yang mengingkari, mendustakan agama. Dan alladzina hum yura'un, maksudnya mereka ini menunaikan kewajipan tapi bukan untuk Allah. Dan kalau kita tunaikan kewajipan bukan untuk Allah, maka tempatnya di mana? Na'udzubillah min zalik, tempatnya di neraka wil. Wa yamna'unal ma'un, iaitu mereka yang menghalang orang yang nak memberikan bantuan. Sahabat-sahabat, sedikit lagi kalau kita tengok dalam ayat ini, yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kamu lihat tak orang yang mengingkari, mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama siapa? Fadzalika, wahai Nabi, kamu lihat tak orang yang mendustakan agama? Mereka itu siapa? Mereka itu yang bukan sahaja mengherdik, tetapi mereka ini menafikan hak, siapa tu? Hak anak yatim. Betul. Dia makan harta anak yatim. Kalau tengok terjemahan memanglah tengok mengherdik saja kan, satu sahaja. Tapi bila sahabat-sahabat tengok tafsir, yadu'ul yatim yatruk sah. Betul. Dia meninggalkan iaitu hak-hak kepada anak yatim. Kan mungkin dia zalimi anak yatim tadi dari sudut hartanya, dari sudut hak dia, kebajikan dia. Ini orang yang dia sebenarnya mendustakan agama. Dia bukan mendustakan anak yatim saja, dia bukan berdosa dengan anak yatim saja, tapi dia berdosa dengan Allah. Ini hak Allah. Anak yatim jangan main-main. Ramai orang kat luar sana, bila mak ayah dia, al-maklumlah sekarang ni macam-macam berlaku. Semalam pun ada yang meninggal, yang kita tengok video tu kan, sebabkan pokok tumbang kena atas orang bawa motor, meninggal terus. Jadi anak dia, ya kita fahamlah orang-orang yang keluar pada waktu itu, iaitu orang yang balik pulang dari kerja. Sahabat-sahabat, moga Allah merahmati dia, menjaga anak-anak dia. Orang yang balik pada kerja, biasa anak kecil-kecil lagi. Jadi makcik, pakcik dia yang jaga, tolonglah. Anak tu adalah anak yang kematian ibu dan ayah. Sebab tu kalau kita sebut dalam Islam, bila sebut yatim, ialah orang yang kematian ayah. Boleh? Orang yang kematian ayah. Kalau pada binatang, apa maksud yatim? Binatang ialah apabila haiwan tersebut kehilangan ibu, dikira sebagai yatim. Baru tahu ke, first time tahu ke, ataupun dah lama tahu? Yatim pada orang ialah maksud kematian ayah. Yatim pada haiwan ialah maksud kematian ibu. Sebab biasanya ayah haiwan ni dia tak cara pun tangan anak. Yang caranya, yang bagi nafkah dia adalah ibu. Yang menyusukan adalah ibu, yang jaga adalah ibu. Ayah mana? Tak kenal pun. Ayah haiwan lah Ustaz. Tapi kalau manusia tidak.
Manusia yang menafkahi, manusia yang menjaga ialah ayah. Jadi bila hilang ayah maka jadilah yatim. Okey, terima kasih banyak-banyak. Siti Atikah kata terpaksa undurkan diri dulu. Terima kasih banyak-banyak. Semua lupa tu bukan hadiah. Okey Ustaz, lagi sikit Ustaz. Bukan kesimpulan, saya nak tunjuk ni Ustaz, kesimpulan dulu. Okey, nak tunjuk. Okey, خلاص الوقت انتهى. Okey. Okey, insyaallah nastaudi'ukum Allah alladzi la tadhi'u wadai'uhu. Sampai jumpa lagi esok dalam barnamijna Ar-Ramadhani Hudal Quran. Apa kuat Ustaz macam tu? Okey, jumpa lagi insyaallah dalam esok pukul 6.30 sampai pukul 7 di dalam surah Al-Asri. Surah Al-Asri. Surah Al-Asri yang nak baca tafsir atau tadabbur esok insyaallah baca tajuk esok tafsir surah Al-Asri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap Ustaz, saya ada benda nak tunjuk. Apa? Okey. Kak B tanya tadi Apa? macam mana nak tekan loceng tu. Sebab sekarang Facebook dia ada lain sikit. Jadi saya tunjuk kat sini kan. Nampak tak loceng ni, notification. Loceng. Kalau buka kat telefon lah. Jadi tekan yang ni. Okey. So dekat, bukannya dekat apa nama? Dekat live saya. Dekat atas tu, bila dah tengok live kan, dia kena buka besar macam ni. Jangan buka satu tu besar, tak nampak. Macam ni, lepas tu boleh tekan loceng kat sini. Ini notification. Okey. Itulah notification. Boleh tekan loceng itu untuk bersama dengan kita sepanjang Boleh. Ramadan 30 hari esok surah Al-Asr, surah demi masa. Dapat sesuatu pada hari ini sahabat-sahabat tentang surah Al-Maun, iaitu orang yang ada tiga sifat. Orang yang tidak orang yang makan harta anak yatim, orang yang tidak menjaga hak anak yatim, yang kedua orang yang tidak menolong orang miskin, dan orang yang ketiga iaitu orang yang salat tetapi sahun dalam salat dia. Inilah mereka-mereka yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita tidak ada sifat ini di dalam diri kita, sama ada semua ataupun sebahagian daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauman maqbulan insyaallah. Selamat berpuasa dan selamat hari Jumaat. Dua tahniah. Dua tahniah. Alhamdulillah. Okey.